يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق Allahul Azim. Dan mereka menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak dapat mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan mereka pula berkata, mereka lah yang kami sembah itu ialah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu hendak memberitahu kepada Allah akan apa yang ia tidak mengetahui adanya di langit dan di bumi? Padahal Allah mengetahui segala-galanya. Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan. Dan ketahuilah bahawa manusia pada mulanya tidak memeluk melainkan agama yang satu, agama Allah. Kemudian dengan sebab menurut hawa nafsu dan syaitan mereka berselisih. Dan kalau tidaklah kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga hari kiamat, tentulah telah diputuskan hukuman di antara mereka dengan segeranya di dunia mengenai apa yang mereka perselisihkan itu. Dan mereka yang ingkar itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya? Maka jawablah wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang gaib itu tertentu bagi Allah. Oleh itu tangguhlah hukuman Allah. Oleh itu tunggulah hukuman Allah. Sesungguhnya aku juga di antara orang-orang yang menunggu. Selagi kita berada dalam penafsiran surah Yunus, surah yang ke-10 pada juzuk yang ke-11, pada ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-20. Kalau sebelum ini orang-orang musyrik Mekah meminta Nabi SAW supaya mengubah Al-Quran ataupun mendatangkan Quran yang lain, kerana dalam Al-Quran menyentuh tentang kebodohan mereka menyembah berhala-berhala dan menyekutukan Allah dan menjadikan berhala-berhala konongnya sebagai perantaraan antara mereka dengan Allah, bukan pemberi syafaat kepada mereka di hari akhirat kelak. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang
penyelewengan mereka, kejahilan mereka serta kebodohan mereka. Sewaktu mereka datang meminta Rasulullah ubah Quran atau ganti Quran lain kerana mereka tak tahan dengar perkara-perkara yang bersangkutan dengan anutan mereka. Maka Allah menyebut pada ayat ini, wa ya'budun min dunillah. Mereka ini menyembah selain daripada Allah. Ma la yadurruhum. Apa yang tidak memberi mudarat kepada mereka. Artinya kalau mereka tak sembah berhala, mereka tak kena apa-apa pun. Kerana berhala ini tak menjanjikan apa-apa. Tidak memberi amaran apa-apa. Ia selaku batu yang beku, yang diukir dengan tangan, yang dibuat oleh manusia, yang dipertuhankan oleh hawa nafsu dan juga kesesatan mereka. Kata Allah, mereka menyembah selain Allah yang tiada memberi mudarat kepada mereka. Wala yanfa'uhum, dan tidak juga memberi manfaat kepada mereka. Kerana ia batu. Bila kita melihat sesuatu benda atas dunia ini, terutama kita yang mengawal dan kita yang kontrol dia dan kita yang menciptakan, maka kita tak nampak manfaatnya dengan dirinya melainkan kerana kita yang mengendalikannya. Dengan kata lain, dia tidak datangkan manfaat dengan zatnya sendiri. Dia tak boleh beri apa pun manfaat. Wa yaqulun, bukan sekadar mereka menyembah lain pada Allah. Yang sifat sembah ni tak beri mudarat, tak beri manfaat. Bahkan mereka berkata dengan perkataan yang disebut sebagai iftira. Iftira, mengada-ngadakan sesuatu pembohongan dan menyandarkan pada Allah. Allah yang cakap macam ni. Kita dah sebut sebelum ini, pada ayat yang sebelum ini, antara sebab orang kafir dibinasakan bukan kerana mereka minta Allah binasakan mereka, tapi kerana mereka zalim. Dan zalim itu pada dua keadaan. Yang pertama, mereka mendustakan ayat Allah. Yang kedua, mereka mengada-ngadakan ayat Allah. Yang ini menyebut sesuatu lalu disandarkan pada Allah walau Allah tidak sebut begitu. Maka Allah pun menyebut antara kata-kata mereka yang disebut sebagai iftira, pembohongan terhadap Allah. Mereka kata, haula, berhala-berhala ini, syufa'auna, pemberi syafaat kami. Indallah, di sisi Allah. Dengan kata lain, ia adalah sekutu-sekutu di sisi Allah. Seolah-olah Allah mengizinkan mereka. Seolah-olah Allah Ta'ala yang memberi kebenaran kepada mereka. Walhal Allah lah yang mencela mereka kerana menyembah berhala. Allah yang menjelaskan bahawa antara manusia dengan Allah tidak ada perantaraan. Dengan firman-Nya, Allahus Samad. Allah tempat bergantung harap biduni wasitatin, tanpa perantaraan. Maka kenapa perlu berhala? Sedangkan kamu diperintahkan untuk sujud kepada Allah langsung. Hatta bila Allah Ta'ala menghantar Nabi Muhammad SAW, orang beriman tidak diajar menjadikan Nabi Muhammad itu perantaraan mereka dengan Allah dengan cara menyembah Muhammad. Tidak. Rasulullah membawa manusia sembah Allah direct. Dan kita sama-sama menyembah Allah. Kerana sebahagian penyelewengan yang dibuat oleh manusia yang menjadikan Rasul sebagai perantaraan, lalu mereka menyembah Rasul sebagaimana Kristian yang menyembah Nabi Isa. Dan sebahagiannya menjadikan malaikat sebagai sembahan mereka, perantaraan. Dan musyrikin Mekah pula menjadikan berhala. Mereka ni sama belaka. Dari sudut kufur kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah itu disembah tanpa perantaraan. Nabi SAW mengajar kepada kita cara menyembah Allah. Nabi tak jadi perantaraan kita dengan Allah dengan maksud kita kena sembah Rasulullah dulu untuk mendapat syafaat di sisi Allah. Tidak. Menyembah Allah dan mengikuti perintah Rasulullah untuk mentaati Allah, kerana itu kita dapat syafaat. Syafaat terhasil sebab kita ikut perintah Allah. Dengan mematuhi Nabi SAW dan mengikut perintah yang merupakan perintah Allah. Qul, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, atunabbi'un Allah. Apakah kamu sedang mengajar Allah? Apakah kamu sedang nak beritahu Allah bahawa Allah ada sekutu yang Allah sendiri pun tak tahu? Kami tolong beritahu ini sekutu Allah. Walau Allah itu mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ini izm atau
akidah. Seolah-olah benda ni Allah izinkan. Tapi Allah kata, antaraku dengan manusia tiada perantaraan. Seolah-olah mereka nak beritahu sesuatu yang Allah pun tak tahu. Seolah-olah begitu. Kan di antara ajaran sesat. Sebagian mendakwa Allah tidak tahu pada perkara itu dan perkara ini. Sebab itu kami yang buat. Tapi tujuan kami, niat kami baik. Untuk menyembah Allah. Maka Allah Ta'ala terkata, atunabbi'una Allah. Apakah kamu cuba beritahu Allah? Bima la ya'lam. Dengan apa yang Tuhan tak tahu. Apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi. Walau Allah tahu semua. Ini semua sekutu-sekutu yang kamu adakan dengan hawa nafsu kamu. Yang kamu adakan dengan syaitan-syaitan kamu. Subhanah. Maha suci Allah. Daripada sebarang sekutu. Maha suci Allah. Daripada perkara yang kamu sembah itu. Maha suci Allah daripada perkara yang kononnya mendatangkan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Maha suci Allah. Subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi Allah. Yani Allah tidak berhajat pada makhluk ini. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka syirikkan. Bila para musyrikin Mekah, bahkan semua penyembah berhala, perangai mereka sama. Tak kira atas nama apa pun, namanya penyembah berhala, mereka secara fitrah mengakui bahawa Tuhan itu ialah Tuhan. Dan berhala itu cuma perantaraan. Bahkan Allah Ta'ala cerita bagaimana kata-kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala ini melainkan untuk menjadi perantaraan antara kami dan Allah supaya kami makin dekat. Diriwayatkan salah seorang pemimpin Mekah namanya Nadhr bin Haris. Dia kata, "Idza kana yaumul qiyamah syafa'at li Allata wal Uzza." Nanti pada hari kiamat kelak, berhala yang aku sembah ni, Lata dan Uzza akan bersyafaat pada aku. Ini akidah batil mereka. Bila mereka beranggapan bahawa berhala-berhala itu memberi syafaat. Wah, Allah sebut, berhala yang disembah oleh mereka itu tidak beri mudarat. Dan demikian juga tidak memberi manfaat. Dan demikian juga tidak boleh memberi syafaat. Maka ketiga-tiga yang menjadi sebab manusia harapkan sesuatu, takutkan sesuatu, bergantung pada sesuatu, semua tak ada. Kita tuan-tuan bila kita nak bergantung sesuatu, kerana benda itu beri manfaat. Kalau kita mau bergantung dengannya. Sebab itu kita bergantung pada duit, pada jawatan, beri manfaat. Dan kita juga mencegah diri kita ataupun kerana kita takutkan sesuatu. Lalu dengan sebab itu juga kita mungkin bergantung pada perkara tadi supaya mudarat tak kena pada kita. Atau kerana dia boleh beri syafaat. Maka ketiga-tiga sifat ini tidak ada pada berhala. Kerana berhala itu yang kamu cipta, yang kamu pindah-pindahkan. Berhala ini yang kamu sendiri tahu tarikh kelahiran dia. Bahkan kelahiran kamu lebih dulu daripada kelahiran berhala. Bagaimana mungkin manusia yang lahir dulu pada berhala lalu menyembah berhala ni? Walau sifat Tuhan itu dia mengadakan, menciptakan, bahkan dia dahulu dari manusia. Tiba-tiba semua tahu. Berhala ni kalau pun mereka letak umur dia 10,000 tahun, 20,000 tahun. Tapi manusia lebih tua pada berhala. Tidak ada berhala yang lebih tua pada manusia. Tidak ada. Cukup itu menunjukkan berhala itu ciptaan manusia. Berhala itu ialah perbuatan tangan manusia. Maka Allah Ta'ala menceritakan tentang sejarah manusia itu sendiri. Supaya semua tahu bahawa penyembahan berhala ini bersifat dakhil. Dakhil makna sesuatu yang dibuat-buat. Sesuatu yang ditokok tambah. Yang sebenarnya manusia daripada awal ciptaan mereka, daripada permulaan kehidupan mereka berada pada agama yang satu. Berada pada tauhid yang satu. Berada pada manhaj yang satu. Sebagaimana mereka berasal daripada keturunan yang satu. Sebab itu bila Allah cerita sejarah manusia bermula daripada Adam, ia juga memberi maksud sejarah agama. Sejarah i'tiqad. Bahawa Adam tidak menyembah berhala. Dan sepakat semua ahli sejarawan bahawa Adam tidak pernah menyembah berhala. Termasuk kalangan Kristian, termasuk kalangan Yahudi. Termasuk kalangan pengkaji-pengkaji agama. Oh, manusia pertama Adam, apakah dia menyembah berhala? Tidak. Bahkan kalau kita lihat kajian ahli-ahli sejarah,
bila mereka menamakan kelompok manusia daripada zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, sehingga zaman Neolitik. Bila mereka sebut zaman pertama yang disebut Paleolitik, zaman ini tidak ada berhala. Tetapi cara mereka beri satu kupasan itu pelik sikit dengan berkata orang dahulu tak ada agama. Sebab tidak ada penemuan berhala. Padahal maksudnya tidak beragama sesat. Tidak menyembah berhala. Sebab sebahagian ahli sejarawan di kalangan orientalis dan di kalangan orang-orang kafir menganggap agama cuma berhala, sembah berhala. Kerana mereka bertitik tolak kebencian mereka, kedengkian mereka pada Islam. Sebab satu-satunya agama yang tak sembah berhala ialah Islam. Bahkan Islam mengharamkan semua bentuk patung-patung walau tidak disembah. Bagi menunjukkan betapa jauhnya Islam daripada berhala. Atau patung-patung saja kita nak letak kat rumah diharamkan. Bukan sekadar malaikat tak masuk, ia bermaksud haram. Bahkan setengah ulama menyatakan bila dimaksudkan malaikat rahmat tidak masuk, itu memberi maksud dosa besar. Bahkan haram seorang mengukir berhala. Walaupun atas tujuan kesenian. Bahkan menjual berhala walaupun bukan disembah. Maka sepakat ulama, bahkan ittifaq ulama tentang pengharaman berhala, melainkan anak-anak patung yang dimainkan oleh kanak-kanak. Anak-anak nak main-main tak apa. Ataupun bentuk-bentuk patung yang cuma diukir menjadi kuih lalu dimakan. Kadang-kadang kita buat kek hari jadi anak-anak. Sajalah buatlah patung Doraemon ke, sekian-sekian. Tapi lepas tu hilang, dimakan. Bentuk macam itu dibenarkan. Kenapa? Ia berakhir dengan hancur. Tapi kalau ia digantungkan, yang gantung dalam kereta, yang gantung kat almari, bukan lagi mainan kanak-kanak, maka dia diharamkan. Ya, permainan itu halal selagi mana dimainkan. Kalau bentuk permainan itu tidak lagi dimainkan, kemudian diletakkan tempat yang nampak macam mulia, almari, susun api, maka ia diharamkan. Maka ini hukum yang kita perlu tahu bagi menunjukkan Islam jauh daripada berhala. Baik, bila Allah menyebut tentang watak manusia menyembah berhala tadi, dan Allah menyebut kepalsuan berhala, dan ini menyebabkan mereka marah dengan Quran. Sebab yang menjelaskan sejelas-jelasnya tentang kebatilan keberhalaan ini Al-Quran. Yang tidak disebut oleh kitab suci yang lain. Melainkan Al-Quran ini disebut secara jelas. Ia disebut tentang penyembahan selain pada Allah. Tapi secara jelas. Bahkan menempelak setiap hujah, setiap syubhah, setiap perkara yang mereka timbulkan. Kemudian Allah sebut, وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً. Asal manusia ini satu umat. Maksud satu umat ialah satu agama. Iaitu agama Islam. Bermula daripada Adam AS sehinggalah kepada zaman Nabi Nuh. Kemudian berlaku penyelewengan agama. Sehingga Allah musnahkan seluruh penyembah berhala. Contoh bila kita baca kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh dia tak berhadapan dengan Kristian atau Yahudi. Ia tidak wujud. Yang wujud ketika itu Islam dengan agama berhala. Dan memang pertentangan sebenar ialah Islam dengan agama berhala. Penyembah berhala. Dan Kristian ditentang oleh Islam kerana mereka juga mewujudkan keberhalaan dalam Kristian. Sebagaimana Yahudi mewujudkan keberhalaan dalam agama Yahudi. Bahkan menjadikan sekutu Allah dengan mengangkat Nabi-Nabi menjadi anak-anak Tuhan untuk mereka sembah. Maka Kristian dan Yahudi hampir berada dengan satu acuan di kalangan golongan-golongan yang menyekutukan Allah. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut bahawa mereka ahli kitab juga di kalangan golongan musyrik. Kerana menyekutukan Allah sama seperti penyembah berhala. Kerana menjadikan berhala sebagai sekutu bagi Allah. Kata Allah manusianya asal sama. Asal satu umat, satu agama. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik. Kalau tidak kerana rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu ialah bila manusia itu buat salah, buat dosa, Allah tidak akan binasakan mereka segera. Bahkan Nabi menyebut, innallaha la yumli 'ala zalim. Allah memberi tempoh kepada orang jahat dan orang zalim. Bahkan ini sunnatullah. Sunnatullah, orang kalau jahat tidak dibalas terus. Kalau tidak, kata Allah, walaula kalimatun, kalau tidak kerana ketetapan sabaqat yang telah terdahulu min rabbika yang telah ditetapkan oleh Tuhan, laqudiya bainahum, niscaya kamu habis belaka dah. Fima fihi yakhtalifun, disebabkan kamu menyelisihi agama yang benar. Tapi Allah Ta'ala biarkan satu tempoh
Allah Ta'ala berikan waktu-waktu yang panjang untuk manusia menilai kembali kejahatan mereka. Karena satu hadis, ini hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda bahawa Allah Ta'ala berfirman, wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atathumus syayatin fastalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Sesungguhnya aku, kata Allah, menciptakan hamba-hambaku semuanya berada dalam agama yang betul. Hunafa, Islam. Kullahum, semua sekali. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka, atathumus syayatin, telah datang syaitan kepada mereka. Fastalathum, lalu menyesatkan mereka. An dinihim, daripada agama mereka yang sebenar. Wa harramat alaihim, syaitan menjadikan mereka mengharamkan ma ahlaltu lahum, apa yang aku halalkan kepada mereka. Wa amarathum, dan syaitan menyuruh mereka an yushriku bi, untuk menyekutukan aku, malam unzil bihi sultana, yang tak pernah aku izinkan. Bila Allah sebut dalam hadis Qudsi, asalnya Allah jadi manusia ini semuanya hunafa. Hunafa maknanya fitrah dalam Islam. Lalu datang syaitan. Kerana kita ingat balik kisah pertemuan Adam dengan syaitan atau iblis. Dia bersumpah menyesatkan manusia. Dan sesat paling tinggi ialah kufur. Maka bila mana syaitan datang memusuhi anak-anak Adam, maka mereka bawa kepada tahap keingkaran ataupun perlawanan pada Allah yang paling tinggi sekali, itu kufur kepada Allah, supaya mereka tidak diampunkan dan kekal dalam neraka. Maka syaitan ini selepas mewujudkan kekufuran dalam jiwa manusia, tak percaya Tuhan, bahkan percaya yang lain daripada Tuhan, syaitan pergi pada perkara yang kedua, mengacau syariat. Yang pertama, syaitan ajak golongan yang sesat ini mengharamkan apa yang Allah halalkan. Lalu mereka menghalalkan, mereka mengharamkan perkahwinan. Kalangan para padrinya, kalangan para pendetanya. Lalu mereka mengharamkan apa sahaja yang Allah halalkan yang baik-baik. Dan syaitan ini menyuruh manusia selepas kacau hukumnya. Lalu mereka mengajak manusia untuk menyekutukan Allah. Apa yang tidak diizinkan oleh Allah, maka cara syaitan menjadi manusia sekutukan Allah dengan cara yang amat unik, atau kita katakan dengan helah yang banyak. Dia tak bagi terus manusia menyembah berhala, melainkan kata ini perantaraan. Dia tak bagi terus manusia menyembah Nabi, melainkan mereka berkata ini anak Tuhan. Begitu mereka hiasi kekufuran, seolah-olah mereka masih ada pertalian dengan Tuhan. Walhal seorang bila mensyirikkan Allah, maka dia tidak ada lagi pertalian dengan Allah walau sedikit. Mereka yang menyekutukan Allah, kononnya mereka masih ada pertalian dengan Allah kerana berhala yang mereka sembah ini cuma perantaraan. Dan Nabi yang mereka sembah ini cuma anak Tuhan. Dan kami masih beriktikad dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan. Maka kepercayaan batil, kerana Allah tidak boleh disekutukan dengan sesuatu. Walau bagaimanapun bentuk sekutu. Walaupun mereka sekutukan malaikat-malaikat, yang sembah malaikat ada. Sedangkan malaikat itu hamba Allah yang dekat. Bila mereka disekutukan, maka Allah tidak izinkan. Mereka tetap kufur. Nabi-nabi, hamba yang paling Allah sayang. Waktu mereka sekutukan Allah dengan nabi-nabi, dengan menyembah para nabi, menganggapnya anak-anak Tuhan, maka Allah Ta'ala tidak menerima mereka. Kerana syirik dosa besar. Dan syirik kekufuran yang tidak diampuni oleh Allah. Kata Ibn Abbas, di antara Adam dan Nuh 10 kurun, yakni 1000 tahun. Semuanya dalam Islam. Sehinggalah berlaku perbalahan sesama mereka. Waktu itulah disembah berhala-berhala dan sekutu-sekutu, batu-batan yang mereka cipta dengan tangan mereka. Dan Allah mengutuskan dan membangkitkan Rasul di kalangan mereka. Dan Rasul yang pertama ialah Nabi Allah, Nuh AS. Allah Ta'ala berfirman, liyahlika man halak an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Supaya selepas mereka berbalah lalu dihantar Rasul, maka ketika mana dihantar Rasul,
akan ada dua kelompok manusia. Yang hidup dengan hidayah. Atau yang musnah sesudah mereka mengetahui hidayah. Kerana Allah Ta'ala tidak akan menghukum hambanya sebelum datang Rasul. Dan Rasul ini pula, dia kena terang sejelas-jelasnya sampai kaumnya faham. Kemudian kaumnya menolak kerana keingkaran, barulah sunnatullah membinasakan mereka. Jadi kalau sekadar dihantar Rasul, dan Rasul itu belum buat kerja apa-apa lagi, mereka tak akan dimusnahkan. Tetapi sesudah dihantar Rasul dan memberi mereka peringatan, memberi mereka amaran, lalu mereka tak dengar juga, barulah datang kemusnahan dan azab dari Allah. Firman Allah Ta'ala, kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa munzirin. Adalah manusia asalnya satu umat, yakni satu agama. Lalu Allah Ta'ala mengutuskan kepada mereka selepas perbalahan dan kekhilafan mereka, nabi-nabi, yang memberi khabar gembira dengan syurga dan memberi amaran dengan neraka di atas keingkaran mereka. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah hatta ya'ruba anhu lisanuhu fa abawahu yuwahhidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Semua bayi dilahirkan dalam keadaan suci Islam, sehinggalah lidah mereka mula boleh berkata-kata. Mula lidah mereka boleh bercakap. Maka ketika itu kedua ibu bapa lah yang menyahudikannya, yang menasranikannya atau yang memajusikannya. Yang ni yang menyesatkan. Baik, kenapa tak disebut? Maka ayahnya lah yang mengislamkannya atau mengkristiankannya atau menyahudikannya atau memajusikannya. Kenapa tak sebut Islam? Kan Islam itu fitrah, itulah asal. Datang penyelewengan agama ini, itulah yang ubah. Umpama Islam itu kain putih. Corak-corak yang datang, warna-warna yang datang, itulah tambahannya. Islam dengan kain putih yang suci tadi. Sebab itu kita lihat bagaimana fitrah. Kerana para ulama dalam menafsirkan fitrah ada 30 pendapat. Istilah fitrah. Antaranya kalau kita nak memahami fitrah ini, bila bayi dilahirkan, mereka punya watak yang sama satu dunia. Mereka akan mencari susu ibu mereka. Mereka tak akan makan mereka susu ibu mereka. Ataupun makan susu. Tak akan makan yang lain. Itu fitrah. Mereka pandai untuk mencari benda itu. Artinya kalau seorang ibu didukung anaknya, mereka pandai budak cari mana tempat tu untuk dihisap susu. Dan antara fitrahnya kita lihat manusia dilahir dia menangis dengan suara yang sama. Tak ada orang lahir sebab dia masalah dia pun nangis bunyi no 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 no. Atau kerana dia misalnya Jawa dia pun lahir dia waste. Atau sebab dia orang Arab dia lahir dia naam. Nangisnya bunyi Arab, tak ada. Orang Melayu, India, Cina, Dayak, Bidayo, Melanau, semua bangsa ada, Jawa, Bugis. Semuanya akan menangis bahasa bayi yang sama. Dan tak ada satu pun bayi dia akan menangis bahasa lain. Bukan watak mereka sama, watak bayi ni sama. Senyuman dia dan itu fitrah. Dan makanan mereka juga sama, fitrah. Mereka akan mencari susu ibu mereka. Maka fitrah ini terus terbentuk kata Rasul hatta ya'ruba anhu lisanu, sehingga lidah mereka mula pandai bercakap. Dan mula-mula tak pandai bercakap, bahasa mereka bahasa tangisan. Nak tidur nangis, nak makan nangis. Mereka lapar nangis, bahasa sama. Sehinggalah mereka dilatih ataupun sehingga lidah mereka boleh bertutur. Ketika itu mereka mula punya akal untuk diajar. Waktu mereka mampu bertutur, berarti mereka sudah punya akal untuk diajar. Akhirnya pun kita pun ada kalimah abah, umi, daddy, mami, papi dan sebagainya. Jadi dia sudah pun membentuk kata-kata yang dia biasa dan dia tersimpan pada otak dia. Dia mula memprosesnya satu persatu. Dia tak akan tahu dua suku kata kedua sehingga dia mahir suku kata pertama. Kemudian baru suku kata kedua datang. Kemudian seterusnya sehingga dia mampu berfikir dan mentakbirkan melalui perkataannya. Asal bayi boleh fikir tapi tak takbir. Takbir ni tak boleh jelaskan. Dan memang dia mampu menjelaskan. Bila mana seorang budak mampu menjelaskan dengan fikirannya, dengan bahasanya, kita tahu dia sudah boleh dibentuk. Dia memang dah boleh dibentuk. Kan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, maka datang ibu ayahnya yang menyahudikannya, menasranikannya atau memajusikannya. Kalau dibiarkan budak ini dengan fitrah, dia tidak akan menyembah melainkan Allah. Ini fitrah manusia. Melalui kelahiran bayi-bayi yang Allah jadikan sebagai tanda kebesaran Allah SWT.
Oleh sebab itu bila orang Hindu kata agama Hindu yang pertama, tidak. Kristian kata Kristian pertama, tidak. Yahudi kata Yahudi agama pertama dan tertua, tidak. Agama tertua ialah Islam. Lalu mereka kata Islam kan datang daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ialah pelengkap. Nabi Muhammad ialah penyempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pemelihara kebenaran. Sebab itu Rasulullah sebut balik nabi-nabi dulu, daripada Nabi Adam sampailah Rasulullah. Bahkan Nabi menyatakan kami semua ialah saudara yang sama. Kami saudara, kami semua para nabi bersaudara. Yang membezakan kami cuma syariat. Kerana itu Allah sebut dalam Quran, Nabi Musa berkata wa ana awwalul muslimin, akulah orang yang awal Islam. Bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Yaqub, Nabi sebelum itu Nabi Ishaq, semuanya berpesan kepada anak-anak mereka, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati melainkan Islam. Maka Allah berfirman, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Waktu Allah berfirman kepada Ibrahim, Islamlah kamu. Lalu kata Ibrahim, aku Islam dengan menyerahkan diriku pada Tuhan sekalian alam. Maka Islam ialah agama pertama. Kerana Islam itu dia bukan merujuk kepada individu yang mengasaskan. Tidak macam Kristian, tidak macam Buddha, tidak macam Hindu. Dia merujuk kepada individu atau bangsa. Islam tak ada kaitan dengan bangsa. Walau dimulakan daripada kita katakan Arab ataupun orang Arab atau disempurnakan. Tapi dia tak akan sebut Arabiyun. Dia tak macam Hindu daripada bangsa Hunud, Hindu. Atau Buddha daripada nama Gautama Buddha. Atau Kristian nisbah kepada Nabi Isa. Atau Yahudi nisbah pada Yahuda. Atau semua agama lain, Bahai, Qadiani, nisbah pada orang dan tempat. Tapi Islam nisbah pada sifat, tunduk pada Allah. Islam dia bukan nisbah pada nama orang, tidak juga nama tempat, tidak juga nama kabilah. Ia merujuk kepada sifat. Bahawa Islam memberi maksud al-inqiyad wal imtithal li awamirillah. Tunduk patuh pada seluruh perintah Allah. Maka seluruh para nabi daripada Adam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunduk dan patuh pada perintah Allah, sebab itu mereka Islam. Habis kenapa bila kita baca sejarah Islam mula dibawa oleh Nabi Muhammad pada tahun sekian-sekian, Nabi Muhammad dapat wahyu pada tahun 610. Kemudian Nabi ini berhijrah pada tahun 601. Begitu kita baca tentang sejarah, kata Rasulullah ialah kesinambungan Islam agama-agama Nabi yang lain. Sebab itu syariat dulu sebahagiannya adalah Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bawa semua benda baru. Bahkan yang dibawa oleh Nabi-Nabi dahulu dibenarkan. Dan sebahagiannya diubah kerana mengikut zamannya. Jadi hukum perkahwinan, zaman Nabi dulu perkahwinan. Maka dikekalkan perkahwinan. Demikian juga perkara yang bersangkutan dengan hukum hakam yang lain, sembahyang. Dari dulu dah Nabi sembahyang sampai hari ini. Cuma dilengkapkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ibadat haji, dari dulu lagi haji. Bukan Islam datang bawa haji, bukan Nabi Muhammad SAW bawa haji. Daripada Islam dulu lagi dah bawa ibadat haji. Tapi Nabi membetulkan penyelewengannya dan menyempurnakan apa yang kurang. Demikian juga syariat-syariat lain, korban dan sebagainya. Semuanya kita katakan kesinambungan. Menutup aurat. Semenjak zaman Nabi dulu lagi tutup aurat. Bahkan Allah cerita Adam ketika mana dia makan buah larangan lalu terdedah. Fabadat lahuma, sehingga terdedah aurat dia. Aurat Nabi Allah Adam AS. Lalu Nabi Allah Adam AS cepat-cepat berlindung pada daun-daunan syurga untuk menutup auratnya. Artinya bila Allah menyebut fabadat lahuma sawatuhuma fatafiqa an yaksifa alaihima min waraqil jannah. Lalu bila Adam dan Hawa melakukan larangan Allah, lalu terlondehlah seluruh pakaiannya sehingga nampak kedua kemaluannya. Fabadat lahuma sawatuhuma. Sawah ini kemaluannya, maksudnya malu dia. Benda yang paling kita malu tempat itu, depan dan belakang kita. Lalu fatafiqa yaksifa alaihima, maka bersegeralah Adam, segera Adam Hawa. Tafiqa yaksifani alaihima, menutup aurat tadi. Min waraqil jannah, daripada daun-daun syurga. Menunjukkan aurat ini daripada syariat Nabi Adam sampai kita. Bukan macam kita belajar sejarah manusia dulu telanjang bogeh. Tak. Adam diturun dengan pakaian. Dia tak turun dengan telanjang. Cuma dia taklah pakai fashion kita. Teluk belanga lah, itu dan tak pakai. Tapi dia menutup aurat. Bukan semua Nabi-Nabi lahir ataupun Nabi-Nabi
alaihi wassalatu wassalam, mereka berpegang teguh dengan menutup aurat. Hatta bila Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel mereka ni mandi telanjang. Nabi Allah Musa tidak mandi bersama mereka untuk tidak menunjukkan aurat. Maka mereka sama-sama mereka mandi telanjang. Budaya Yahudi mandi telanjang ramai-ramai sehingga hari ini. Dan yang lain pun ikutlah Jepun, tradisi Jepun ikut tengah tradisi tertentu. Mereka mandi telanjang berjemaah. Tapi tak ada imam lah. Ini berjemaah untuk ramai-ramai. Kita sebut jemaah ni Ustaz imam ni siapa? Dia tak ada imam. Imam maksud ramai-ramai. Islam tak boleh. Nak mandi telanjang seorang-seorang tak apa. Walaupun Allahu ahaqqu an yustahya minhu. Kalau tutup itu lebih baik. Tapi kalau tak nak, itu harus. Jadi Nabi Allah Musa menjauhi kelompok Bani Israel untuk dia bersendirian. Dan Musa mandi telanjang bersendirian supaya tak nampak pada pandangan yang lain. Di semua Nabi-Nabi mereka menjaga aurat mereka. Sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan syariat satu-satunya syariat yang menjaga ataupun kita katakan yang menekankan tentang penutupan aurat cuma Islam. Akhirnya kita melihat ahli sukan Islam memakai seluar panjang. Walau luar pendek di luar, luar sepanjang di dalam. Atlet wanita pun cuba bertudung. Walau tak sempurna misalnya, tapi berusaha untuk bertudung. Yang bekerja jurawat, yang bekerja polis, yang bekerja apa pun pekerjaan yang biasanya terdedah aurat, mereka menjaganya. Menunjukkan Islam satu-satu agama yang memelihara syariat dari dulu sampai sekarang, iaitu menutup aurat. Kerana yang dahulu-dahulu mula menyeleweng sehingga hak aurat cuma diberi pada padri. Akhirnya padri itu aurat. Padri dengan kita katakan birawati ini. Ininya yang pakai tudung. Walau pakai tudung tak pernah dinaskan dalam Bible ataupun Taurat, hanya khas pada padri ataupun menutup aurat tadi, padri atau birawati. Bukan pada semua. Bahkan tercatat sebaliknya yang wanita-wanita yang tak pakai tudung, maka hukumannya ialah dicukur kepala botak. Sebab kalau dia tak nak pakai tudung kerana taatkan Allah, dia pakai tudung kerana malu kepalanya botak. Untuk menunjukkan apa pun dia kena patuh. Macam kita lah, tentang undang-undang jalan raya. Ada orang yang mematuhinya kerana kehormatan dirinya, maka dia tak langgar undang-undang. Ada orang dia bukan kerana kehormatan dia pun tak malu apa, tapi kerana dia ingat saman, dia pun berhenti juga. Saman. Sebab apa? Dia punya ni boleh short dia punya perbelanjaan. Itu bila naik highway semua buat laju. Sampai ke air semua slow. Semua slow. Kenapa? Masing-masing takut dengan sebab cara masing-masing. Ada takut memang itu cara dia. Ikut undang-undang. Ada yang memang takut duit terbang je. Lepas tu laju balik. Macam biasa. Artinya undang-undang ni manusia memang begitu. Sebahagian kadang-kadang penguasaan undang-undang ini perlu digerakkan dengan sifat malu mereka. Ada orang tuan-tuan dia pakai tudung sebab dia malu macam budak-budak sekolah. Budak sekolah, ada yang jenis tak bertudung tapi sekolah semua pakai tudung, dia pun pakai tudung. Keluar sekolah dia, pusing tudung ni. Tetapi paling kurang undang-undang telah mendidik dia memakai tudung. Walaupun Islam nak setiap orang melakukannya dengan nilai kepatuhan pada Allah. Tapi ada orang kena didik dengan undang-undang. Dia didik undang-undang, dia pun faham. Dia pun tahu. Jadi ingat dia bagaimana kita katakan kesatuan syariat. Kesatuan ketauhidan kepada Allah sehinggalah berlaku penyelewengan. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Lalu mereka berkata, kenapa kamu wahai Muhammad tak ada mukjizat lain? Asyik Quran je. Faqul, katakanlah, innamal ghaibu lillah. Yang gaib cuma diketahui oleh Allah. Fantaziru, tunggu, inni ma'akum minal muntazirin. Sesungguhnya aku menunggu sebagaimana kamu juga menunggu. Baik, turun ayat ini bila musyrikin Mekah kata Nabi Musa ada mukjizat, Nabi Nuh ada mukjizat, Nabi Syuaib ada mukjizat, Nabi Hud ada mukjizat, Saleh ada mukjizat, Isa ada mukjizat. Dan kamu mukjizat apa wahai Muhammad? Takkan Quran je mukjizat? Kerana mereka melihat Nabi Musa dengan Taurat, Nabi Isa dengan Injil tidak cukup dengan wahyu tadi, mereka ada mukjizat-mukjizat. Sedangkan apa beza Taurat, Injil dengan Al-Quran? Taurat tidak mukjizat, yang mukjizatnya Al-Quran. Sebab itu Taurat diubah. Injil bukan mukjizat. Sebab itu Injil boleh diubah. Yang benar-benar mukjizat Al-Quran, kerana ia terus kekal sampai pada hari ini. Untuk terus melihat kebenaran Islam dan apa yang tercatat dalam Al-Quran. Manakala mereka minta, kami nak mukjizat macam Musa dan sebagainya.
katakan wahai Muhammad, Allah tahu benda gaib. Kalaulah pun dia datangin dengan mukjizat ini, kamu tetap tidak beriman. Sebagaimana kaum Musa datang mukjizat sama juga perangai. Nabi Isa datang mukjizat sama juga perangai. Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Saleh, mereka kaum mereka semuanya dimusnahkan oleh Allah sesudah mereka melihat satu persatu mukjizat yang mereka minta atau mereka tak minta. Mana apa faedah mukjizat untuk kamu? Allah yang mengetahui yang gaib, yang tahu kamu menggunakan alasan ini untuk tidak beriman, sedangkan cukuplah Al-Quran sebagai mukjizat menjawab segala persoalan, kemuskilan dan juga keraguan yang kamu timbulkan. Quran ini sebesar-besar mukjizat. Maka Nabi SAW tidak berhajat pada mukjizat yang lain. Tapi musyrik Mekah kata, kalau benar kamu Nabi, kenapa tak tukar Bukit Safa jadi emas? Atau semua gunung-gunung kat Mekah ni hilangkan dan jadikan dia kebun-kebun anggur dan sungai-sungai yang mengalir. Mereka minta macam-macam yang Allah Ta'ala sebut dalam beberapa surah tentang permintaan-permintaan karut mereka. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Isra, sebagaimana juga Allah Ta'ala menyebut dalam beberapa surah yang lain tentang permintaan karut-marut mereka. Walhal, tujuan mukjizat dizahirkan untuk mereka beriman. Tapi apa gunanya kalau kamu nak lihat mukjizat untuk kekalkan kekufuran? Tuan-tuan, orang bila minta bukti untuk percaya. Tunjukkan bukti untuk percaya. Maka apa faedahnya kalau kita tunjuk bukti, dia tak nak percaya? Buat apa saya tunjuk bukti kat awak tak percaya? Mana bukti? Mana bukti? Baik, kalau saya tunjuk bukti, awak nak percaya ke tak? Kalau saya tunjuk bukti, awak nak percaya, saya okey. Tapi kalau awak tak nak percaya, kenapa saya nak tunjukkan bukti? Hanya sekadar awak melengah-lengahkan masa awak sendiri. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, padahal bukti jelas penyembahan berhala itu totally salah. Bahkan mereka juga tahu sejarah berhala di Mekah. Yang asalnya Mekah tak ada berhala. Waktu Ibrahim membina Mekah, membina Kaabah, tak ada satu pun berhala. Mereka tahu ia bermula daripada Amru bin Luhai yang pergi ke Balqa, ke Syam, lalu membawa pulang berhala. Yang asal mereka letak sebagai perhiasan, kemudian disembah generasi demi generasi. Lalu mereka menambah jumlah berhala. Lalu mereka menamakan berhala-berhala dengan nama yang mereka inginkan. Lata, Uzza, Manas dan lain-lain. Apa saya nama yang mereka suka. Yang tidak ada dalil dari kepada wahyu Allah dan sebagainya. Hanya nenek moyang mereka. Maka Allah Ta'ala kata, tak perlu. Mukjizat yang kau minta tak perlu. Kerana Allah yang mengetahui yang gaib, tujuan kau minta bukan nak beriman, gini je lah. Fantaziru, tunggu je. Dah kamu engkau, kamu lawan, tunggu. Ini ma'akum minal muntazin. Aku pun kata Rasulullah, menunggu. Kita tengok siapa yang kena, siapa yang musnah. Siapa yang binasa. Siapa yang batil. Akhirnya tuan-tuan, tidak pernah dalam sejarah. Sejarah menunjukkan, kalau kita baca sejarah, Islam tidak pernah berjaya dihapuskan di muka bumi. Tidak pernah. Tidak pernah. Kenapa? Kebenaran asas. Walau dicuba oleh banyak kelompok. Waktu Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella cuba musnahkan Islam daripada Spanyol dan kejatuh kerajaan Andalusia, Islam tetap ada di Spanyol sampai hari ini. Waktu kerajaan komunis Bulgaria cuba menafikan orang Islam, membunuh orang Islam tetap ada di Bulgaria sampai hari ini dan mereka bertambah. Di mana-mana tempat, waktu Mao Zedong cuba membunuh orang Islam di Xinjiang dengan dasar komunisnya, dengan buku merahnya, orang Islam tetap ramai di Xinjiang. Bacalah sejarah, setiap kali penghapusan etnik secara zalim kepada orang Islam tidak berlaku. Tapi lihat bagaimana agama berhala hilang. Tetapi bukan dengan pembersihan etnik. Dengan dalil, dengan wahyu, dengan hujah, dengan dakwah. Akhirnya agama berhala tidak ada di semenanjung tanah Arab. Di tanah Arab tidak ada penyembah berhala. Baik di Mekah, baik di Madinah, baik di seluruh Jaziratul Arab, tidak ada. Bahkan kata Nabi SAW, la yashami' dinani fi Jaziratul Arab. Tidak sekali-kali akan berhimpun dua agama di semenanjung tanah Arab. Lepas aku tak ada, tak akan berhimpun. Dan ini kebenaran, dan ini mukjizat. Tidak ada. Tidak pernah berlaku dalam sejarah, saya katakan, mana agama yang wujud tiba-tiba hilang, melainkan berlaku pada agama lain selain Islam. Islam tetap kekal. Di Turki, satu ketika itu Kristian. Ia adalah, kita katakan, Istanbul atau disebut dalam kerajaan Islam sebagai Konstantinopel. Konstantinia. Akhirnya Konstantinia menjadi bandar Islam semuanya. Dan gereja-gereja bertukar menjadi masjid. Bukan kerana orang Islam rampas, kerana penduduknya memeluk Islam. Orang Islam tak pernah rampas gereja. Tak pernah. Bahkan ini asas dalam agama kita, kita tak boleh rampas tempat-tempat ibadat orang lain.
bukan menghormatinya, tidak memusnahkannya. Bukan ini pesan Rasulullah kepada setiap mujahidin. Jangan merosakkan tempat-tempat ibadat mereka, jangan membunuh mereka yang duduk tempat ibadat. Jangan kacau. Tapi mereka berubah menjadi masjid kerana mereka Islam. Maka begitu kita lihat Islamisasi yang berlaku pada dunia-dunia ataupun tempat yang mendahulunya penyembah berhala menjadi pengikut agama tauhid. Lihat Iraq, penyembah api, akhirnya tidak ada penyembah api, Majusi. Yang ada cuma Islam di Iraq. Di Iran juga begitu. Iran dan Iraq sama dalam kerajaan Majusi ataupun kerajaan Kisra. Lihat bagaimana kekuatan Islam. Sebab itu kalau mana-mana mencuba menghancurkan Islam, mereka tidak akan berjaya. Buatlah dalam perang pertama, dunia pertama, perang dunia kedua, even perang dunia ketiga, tidak. Kerana Islam agama Allah. Adapun agama berhala dia akan menurun. Bukan cukup laporan PBB menyatakan jumlah agama berhala ni mula menurun dengan drastik. Akhirnya tinggal beberapa buah negeri seperti India atau beberapa buah negeri. Yang lain semua tukar. Dan Islam kekal sebagai agama yang punya momentum yang cukup cepat dan deras. Terus bertambah. Khususnya di Eropah hari ini. Sehingga kita katakan slogan-slogan Islam dah masuk universiti terkemuka di dunia. Universiti Oxford dan sebagainya dah ada slogan Islam. Dan dibacakan ayat-ayat Quran. Dalam fakulti undang-undang mereka dibaca ayat Quran. Untuk menunjukkan bagaimana ia mula meresapi, masuk. Dan kita tidak hairan sebab Rasulullah pernah menyebut satu hadis tentang bagaimana Islam akan sampai ke Rom dan menjadikan seluruh Rom itu Muslim. Dan kita tahu Rom ini pusat agama Kristian Katolik. Di situ ada Pope, di situ ada Vatican City. Yang Rasulullah maksudkan Vatican City ini, Romiyah. Kesemuanya menjadi negara Islam satu hari nanti sebagaimana Konstantinopel menjadi negara Islam. Daripada kerajaan Rom Timur bertukar menjadi kerajaan Islam. Dan perkara yang sama yang akan berlaku. Yang disebut oleh Nabi SAW, maka inilah kekuatan Islam dan inilah mukjizat Al-Quran yang berterusan sampai hari kiamat. Wallahu a'lam.